with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So hari ni Kama kembali lagi di segmen Creepy dan kali ni ada dua kisah seram yang dilalui oleh dua orang subscriber Kama. Tapi kedua-dua subscriber ini mengalami gangguan misteri semasa mereka berusia 15 tahun. Oh ya guys, jangan lupa follow saya di TikTok Kamarina Hasim. Dekat situ saya ada post benda-benda yang merepek tapi adalah juga cerita-cerita creepy. Baru nak start lah. Jadi saya harap korang menyupport saya di sana supaya saya boleh produce lagi short story sebab ramai yang share story yang short story punya kan. So kamu rasa macam dekat TikTok lah lebih sesuai untuk share cerita-cerita yang cerita-cerita seram yang short punya. Kat YouTube yang long punya. Macam tu. So tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Nama pemilik kisah pertama ni Alia, dan Alia nak kongsikan pengalaman seram semasa sekolah dia dilanda histeria besar-besaran. Waktu tu Alia 15 tahun. Dan kejadian ni terjadi pada hari Isnin. Macam biasa, semua sekolah alami benda yang sama. Setiap pagi ada perhimpunan kan. So, lepas habis perhimpunan pagi tu, diorang pun naiklah ke kelas. Masa tu pukul 9.30 pagi. Tiba-tiba Alia dan kawan-kawan dia, kawan-kawan sekelas dia lah, terdengar ada satu jeritan yang sangat kuat dan sangatlah janggal ya, pelik kalau tiba-tiba dengar jeritan macam tu. Sebab selalunya dengar budak-budak jerit pun at least macam budak-budak form 1 yang bising dalam kelas kan. Tapi ini memang jeritan. Satu sekolah boleh dengar. Rupa-rupanya ada seorang senior ni, form 5 perempuan, dia terkena histeria. Masa tu akak form 5 tu berlari satu tingkat 3 tau, ke kiri ke kanan ulang-alik sambil dia jerit-jerit. Lepas tu budak-budak lelaki batch Alia ni semua keluar daripada kelas, semua berdiri dekat koridor menyaksikan kejadian akak form 5 tu kena histeria. Lepas tu ustazah diorang suruh budak-budak lelaki semua azan. Tapi lepas diorang azan tu, senior yang kena histeria tu makin kuat dia menjerit. Dalam 10 minit macam tu, keadaan semakin reda. Lepas tu, ada juga satu kes ni terjadi dekat kawan Alia sendiri. Masa tu kawan dia ni nak pergi ke toilet. Tiba-tiba, dia dalam masa yang sama tau, time kena histeria tu, kawan Alia ni ternampak ada satu sosok tinggi dan berjubah putih. Rambut dia sangat-sangat kusut dan panjang, betul-betul depan mata dia waktu dia nak masuk toilet tu. Time tu juga kawan Alia menangis serta-merta, sangat-sangat takut lah sebab tu dia menangis kan. Lepas tu tersebarlah cerita tu kat satu sekolah dia. Keesokan harinya, hari Selasa, Alia dan juga kawan-kawan Alia sepatutnya ada latihan sukan tara. Tetap diteruskan juga latihan tu. So pagi-pagi tu tak ada apa-apa yang jadi tau. Tapi waktu rehat dalam pukul 10 pagi macam tu, senior dia yang semalam kena rasuk, kena histeria tu, yang form 5 tu, dia pengsan waktu diorang tengah ada latihan sukantara tu. Sebab katanya akak senior tu jenis yang tak boleh penat. Kalau dia penat, dia memang akan pengsan. Waktu tu pula akak senior ni, dia masuk, nama dia termasuk dalam larian 4x100 4x100 meter. Masa dia pengsan tu, rupa-rupanya dia kena histeria. Kebetulan pula time tu Alia ni dia lalu kat tempat yang senior tu kena histeria tau. So dia terdengar lah macam suara akak tu cakap, sakit. Tapi Alia tak tahu kenapa. Sebab Alia tak boleh nak tengok further tau. Sebab cikgu tak kasih pelajar-pelajar lain berkerumun kat akak histeria tu kan. Sebab takut nanti berjangkit histeria tu. So Alia dengar cerita daripada kawan-kawan akak-akak senior tu lah. Katanya akak senior tu, dia bawa benda tu daripada sekolah lama dia.
Maksudnya akak senior ni dia baru berpindah. Dia budak baru sebenarnya. Baru berpindah ke sekolah Alia ni. Dan kawan-kawan senior tu cerita benda tu masa dia kena rasuk dalam badan akak senior tu, dia mengaku yang dia Kristian. Okay, dia jin kafe. Dan dia nak balik barang yang senior tu ambil. Tapi semua orang tak tahu barang apa. Keesokan harinya pada hari Rabu, waktu tu lepas rehat, Alia dan juga kawan-kawan Alia ni ada subjek PJK, Pendidikan Jasmani. So sekolah diorang ni ada 2 blok tau. Satu blok Al-Razi, satu lagi blok Ibnu Sina. So Alia duduk dekat blok Al-Razi. Masa tu, semua budak-budak blok Ibnu Sina kena turun ke Dewan untuk bacaan Yasin disebabkan ada kes histeria yang semenjak ni kan nasyid berlarutan kan. Jadi disebabkan Alia dan juga kawan-kawan dia ni ada subjek PJK, diorang semua kena turun jugalah kat bawah. Tapi time tu cikgu PJK diorang pula ada urusan. Jadi diorang semua ni kena baca Yasin sekali. So dah sampai kat bawah, sebelah Alia ni ada 3 orang budak yang macam bagi Alia nakal lah, budak-budak nakal. Dia asyik bercakap tak berhenti-henti waktu semua orang tengah berzikir. Tiba-tiba ada seorang kawan baik Alia ni, nama dia Haira. Haira ni pula dia jenis yang lemah semangat. Dia penakut dan dia hampir-hampir terkena histeria, tapi dia cuba lawan. Dan salah satu sebab semua orang dekat blok Ibnu Sina tu kena turun adalah kerana beberapa orang daripada blok tersebut kena histeria. Kebanyakan orang yang kena histeria tu semua daripada blok Ibnu Sina, guys. Sebab tu blok Al-Razi tadi tak diwajibkan semua turun. Tapi ada salah seorang senior daripada Ibnu Sina punya blok, dia kena rasuk tau. Lepas tu ayah dia datang ke sekolah tersebut, dokong anak dia kat belakang dan semua orang menyaksikan kejadian tu. Apa yang macam menariknya kes ni, ayah budak tu adalah pakcik guard sekolah tersebut. So macam nasib baik jugalah, macam ayah dia sendiri ada dekat sekolah tu kan. Lepas tu Alia dan juga kawan baik dia yang lagi seorang ni, nama dia Kamarina. Saya lah kawan baik Alia tu ya. Tak, bukan Kamarina ni. So Kamarina tersebut dia membawa, pelik dia sebut nama aku sendiri. Okay, Kamarina tu dia bawa kawan dia yang Haira tadi tu ke musola. Haira tu yang lemah semangat tadi tu, yang hampir-hampir nak kena histeria tu tau. Tapi waktu tu dia terpaksa bawa dekat seorang lelaki sebab Haira waktu tu dah start menggigil, dah shaking tau. Tapi dalam surau waktu tu tak adalah orang. So diorang semua cuba untuk tenangkan Haira. Lepas dia dah tenang sikit, cikgu-cikgu pun bawa Haira pergi ke bilik disiplin untuk buat sambungan rawatan kan kat dia. Waktu dalam bilik disiplin tu, tiba-tiba dekat dewan yang bacaan Yasin tadi tu, dapat info ada 3 budak kena histeria lagi weh. Dan korang tahu tak, salah seorang yang kena histeria tu adalah budak yang duduk dekat sebelah Alia tadi tu, yang Alia kata duduk bising orang tengah berzikir, dia orang bercakap-cakap sembang-sembang kan. Nama dia Emily. So Emily ni dikatakan nampak satu lembaga lah, dan lembaga tu pelik. Lepas dia ternampak, dia kena histeria. Dia menggigil ketakutan dan menjerit. Lepas tu kawan yang sama batch dengan Alia ni, nama dia Siti, dia pula terikut Emily ni menjerit, kemudian seorang lagi menjerit. Itulah jadi 3 orang kena histeria dalam dewan yang orang tengah baca Yasin ramai-ramai tu. Korang seram. Lepas tu cikgu pun teruslah panggil Kak Ustaz untuk bantu rawat kan. Cikgu cepat-cepat suruh diorang semua ambil beg dekat kelas masing-masing. Dan ada lagi satu kisah ni juga, macam orang kata deretan histeria ni lah kan. Classmate Alia sendiri. Classmate Alia ni dia terkena histeria juga, dan katanya setelah habis merawat apa semua tu, katanya dia terpijak rumah benda tu dekat satu pohon yang besar dekat dengan kantin yang dikatakan ada penunggu di situ. Benda tu dah ikut kawan Alia, classmate Alia ni sejak kawan dia ni pergi ke pertandingan kayak dekat Kota Tinggi. Kawasan tu keras dan homestay yang dia duduk dekat situ pun keras juga. Jadi salah satu sebab benda tu ikut adalah sebab dia terlanggar, kawan dia tu terlanggar rumah benda tu waktu dia tengah mandi dekat sungai. Dan benda tu dah suka dekat kawan dia ni sebab kawan dia ni cantik.
Dan Alhamdulillah lepas kejadian tu dah tak ada apa-apa yang berlaku, tak ada apa-apa kes histeria dah lah. Dan Alia rasa kemungkinan sekolah dia ni dilanda histeria disebabkan level 4 di bangunan Ibnu Sina itu dikosongkan lama. Dan tak ada sesiapa pun berani naik dekat situ kecuali makcik cleaner sebenarnya. Tapi wallahualam lah, dia pun tak pasti. Dan mungkin sebab tu jugalah kenapa kebanyakan histeria yang first histeria punya punca tu kan start dekat bangunan Ibnu Sina. Seram lah. So let's move on to the second story from the second subscriber. Nama pemilik kisah yang kedua ni adalah Rika. Dan Rika nak berkongsi kisah seram pengalaman dia sendiri kena gangguan makhluk halus yang dia telah hadapi sejak kecil lagi weh. Rika ni selalu pergi berubat rawatan Islam lah disebabkan gangguan makhluk halus ni. So daripada Rika ni kecil lagi korang, memang senang sangat ditegur dia makhluk halus yang menyebabkan efek negatif lah dekat Rika ni. Sampaikan benda ni berlarutan terjadi menyebabkan Rika ni dah lali, dah biasa dah hadap benda-benda ni. So sejak kecil lagi dia kerap mengigau teruk tau, meracau sampailah dia demam. Dan mengigau dia tu bukan biasa-biasa tau, mengigau yang macam kena rasuk. Dalam keadaan dia tak sedar, dia berlari sambil dia depakan tangan dia seolah-olah macam dia terbang, tapi dalam gelap. Keluarga Rika sendiri confused dengan Rika kadang-kadang, macam tak faham apa yang terjadi. Dia rasuk ke, kena mengigau ke. Tapi dalam ahli keluarga dia, hanya Rika seorang saja yang kerap diganggu. So masa awal-awal dulu kan, Rika dia just demam, tapi lama-kelamaan semakin teruk. Waktu tu dia dah jam 4. Dia terkena penyakit kudis buta yang sangat teruk, sebab kudis buta tu merebak satu badan dia. Selama 2 tahun kurang lama dia menderita kesakitan tersebut. Dan ya, waktu tu dah jam 4 kan. So family Rika ni just assume yang Rika ni macam penyakit budak-budak lah, penyakit kanak-kanak kan, macam chickenpox apa semua tu. Tapi makin teruk tau masalahnya. Setiap dah pergi macam-macam klinik, bukan satu bukan dua, lebih daripada itu. Dia pergi klinik, makan ubat, tapi langsung tak baik. Sampailah satu hari ni ada orang macam recommend dekat family Rika ni, cuba bawa berubat, jumpa ustaz. So family dia pun bawa lah pergi jumpa perubatan Islam kan, orang panggil apa, Darusshifa. Rupa-rupanya Rika terkena ludah pontianak yang menyebabkan kudis buta tersebut korang. So selepas berubat dekat Darusshifa tu, barulah nampak penyakit tu semakin berkurang korang. Dan selepas daripada kejadian tu lah, Rika selalu kena gangguan secara fizikal waktu dia tidur. Pernah satu kali tu dia tengah tidur dengan mak dia tau. Katil dia orang ni rapat ke dinding, dan Rika tidur dekat bahagian yang rapat dengan dinding tu lah. Sebab mak dia risau kalau Rika terjatuh kan kat katil. Dinding tu dekat belah kiri dia, so kat kanan dia ada mak dia lah. Jadi malam tu tengah tidur, tiba-tiba dia mengeliat kan, dia terpegang satu tangan ni. Tangan tu pun pegang tangan Rika balik. So dia ingatkan itu tangan mak dia. Tapi dia tiba-tiba terfikir, tangan ni belah kiri, tangan mak dia dekat kanan dia. Jadi ni tangan siapa? Lepas je dia terfikir benda tu, terus dia terasa macam dia tengah pegang tangan seorang nenek tau. Dan tangan tu sejuk sangat. Terus dia tak boleh bergerak, seolah-olah dia ditindih. Dia tak boleh nak bersuara langsung, nak panggil mak dia kat sebelah pun tak boleh. Akhirnya dia cuba lawan dengan baca ayat kursi. Dan menurut Rika, nasib baik waktu tu dia masih sekolah rendah, mak dia selalu ajar baca ayat kursi sebelum nak tidur tau. So menurut Rika, kalau lah dia tak hafal surah ayat kursi waktu tu, tak tahulah apa jadi. Sejak daripada tu lah dia asyik letak bantal dia dekat sebelah kiri dia, supaya dia rasa selamat lah untuk tidur setiap malam. Dan Rika juga kerap nampak kelibat-kelibat tau mah. Tapi dia buat tak kisah je lah, dia buat tak nampak. Dan Rika ni seorang anak tunggal. Dia selalu tinggal seorang-seorang lah dekat rumah. Jadi benda-benda macam tu memang dia akan selalu abaikan. Sampaikan dia dah lali dah. Dia tahu dia kena seorang-seorang dalam rumah, jadi dia tak nak rasa takut, so dia terpaksa abaikan. Sehinggalah Rika ni tingkatan 3, berumur 15 tahun,
gangguan semakin teruk ya. Waktu dia tingkatan 3, time tu dia tidur dekat bilik mak dia sebab dia nak aircon. Dekat bilik mak dia ada aircon. Dan Rika ni sejenis yang tidur buka lampu sebab dia takut dengan gelap. Waktu tu tengah malam korang. Malam tu dia mimpi dia dekat padang sekolah rendah dia. Dia dulu sekolah dekat berdekatan dengan kawasan kubur, berbukit, dan sekolah dia berkongsi dengan padang satu lagi sekolah rendah dan sekolah menengah. Korang tahu tak? Apa yang dia cerita ni sebiji macam sekolah aku Kubur berbukit, betul. Sekolah ada padang yang berkongsi dengan sekolah menengah dan sekolah rendah. Exactly my school. Adakah kita ni junior dan senior? Reunion. Okay, what's going on? So dalam mimpi tu, Rika mimpi dia dengan kawan dia tengah tengok softball. Softball memang selalu ada dekat sekolah Kamar ya. Okay, perlawanan softball lah dekat sekolah dia orang kan. Dan tiba-tiba dalam mimpi tu dia rasa macam dia terapung. Lepas tu dia jatuh balik. Dan benda tu jadi lebih kurang 3 kali sebelum dia tersedar daripada tidur. Dia tersedar je, tengok bilik dia sangat gelap dan cuma ada satu cahaya kecil. So dia cuba pejamkan mata dia balik kan. Dia baca ayat kursi, barulah dia nampak bilik dia cerah seperti biasa. Kan dia tutup lampu, dia buka lampu pun ada dia tutup lampu. Time tu jugalah badan dia meremang, dia menggigil ketakutan dan dah start rasa macam nak demam panas. Dia cepat-cepat call ayah dia suruh balik rumah sebab dia terlalu takut. Waktu tu ayah dia dekat luar macam tengah lepak macam tu lah. Sejak tu lah dia macam semakin kerap lah kena gangguan. Dan dia kerap mimpi ditindih. Ada satu kali tu dia pernah ditindih. Lepas tu dia nampak macam sosok Cik Ponti tergantung dekat kipas bilik dia. Ya Allah. Dan dia selalu juga dengar bunyi guli daripada tingkat atas rumah dia. Padahal dia seorang-seorang dekat rumah. Dan dia juga pernah ditegur waktu tengah malam. Macam dia terdengar ada satu suara tegur dia. Buat apa tu? Sumpah seram tu. Selepas daripada tu, diorang satu keluarga decide untuk pindah rumah disebabkan Rika ni kerap diganggu ya. Dan dekat rumah baru masih sama, tetap kena gangguan. Lebih-lebih lagi dia banyak tinggal di bilik dia bersendirian berbanding tidur dengan mak dia sebab dah makin besar kan. Time tu dah form 4. Rasa macam malu lah asyik nak tidur berkepit dengan mak dia. Dan ayah dia pula memang sejenis yang tak tidur bilik. Dia suka tidur kat ruang tamu sebab sejuk. So bila berpindah, mak dia berkeras suruh dia tidur, belajar untuk tidur dalam gelap. Sebab ialah bahaya kan, tak elok pasal lampu waktu tidur. Jadi dia percubalah belajar tidur dalam gelap. Dan setelah dia cuba untuk tidur dalam gelap tu guys, dia kerap ditindih ya. Mula-mula dia rasa macam tindih tu dah biasa lah kan, cuma tak boleh bergerak. Tapi satu hari tu dia diganggu teruk tau. Waktu dia tengah tidur, kaki dia sampai ditarik ke bawah, ke atas, ke kiri dan ke kanan secara agresif. Itulah gangguan paling teruk yang Rika alami. Dan selepas dia berjaya sedar, dia terus lari pergi bilik mak dia dan dia terus tidur kat sana. Mak dia tanya kenapa, tapi dia tak jawab. Sampailah keesokan harinya. Dan semakin dia besar, semakin teruk gangguan yang dia alami. Dia pernah ditindih macam rasa nak mati sebab dia sesak nafas, seakan-akan ada yang menyekatlah pernafasan dia kat dada. Tapi Alhamdulillah dia sedar. Tapi waktu dia sedar-sedar tu memang tercungap-cungap dah nak ambil nafas. Dia pun pergilah berubat untuk kurangkan at least gangguan yang diterima tu kan. Dan Alhamdulillah selepas pergi Darul Syifa, gangguan mula berhenti. Dia dah tak terima dah gangguan-gangguan, tindih-tindih semua tu selama beberapa bulan. Dan setelah sekian lama, dia tiba-tiba ternampak satu kelibat putih besar dekat hadapan pintu bilik dia. Tapi waktu tu yang terkejutnya, dia tak takut. Dia tak takut guys. Dia abaikan je. Dan dia terus pergi ke toilet macam biasa. Lepas dia keluar daripada toilet, kelibat tu dah tak ada. Lepas tu dia terus cerita dekat mak dia kan. Dan itu kali pertama yang dia kena gangguan setelah sekian lama dia dah pulih kan. Tapi itu je lah, setakat tu je lah. Tapi paling latest baru-baru ni, dia ada benda yang jilat telinga dia korang. Dia terus tersedar waktu dia tengah tidur. Dia terus tersedar, dia baca doa dan tidur balik. Dia juga dah start pasang radio ayat Quran. Dan memang tak matikan lah radio tu sepanjang dia tidur, nak elakkan gangguan malam.
halus, nak increase ketenangan lah dekat dalam rumah tu. Dan Alhamdulillah semakin membaik, semakin pulih dan tak terkena lagi gangguan-gangguan tindih-tindih tu. So itulah 2 kisah seram yang dikongsikan oleh subscriber Kamar. So Kamar rasa itu sahaja video untuk hari ini. Thank you Rika dan Alia sebab sudi berkongsi pengalaman seram korang dengan peminat creepy sekalian. Semoga kita semua dapat sedikit sebanyak pengajaran yang dikongsikan oleh pengalaman tadi. Dan thank you untuk tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye!